logo capal itu ditulis oleh para alim ulama, digambarkan oleh para alim ulama. Bukan seorang, bukan orang, lebih pada itu. Kata Al-Imam Tirmizi, satu bab, majaa hadis-hadis fi na'li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, pada menyatakan tentang sifat, ciri bagaimana sandal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya ada tak sandal ni? Ada. Satu, ada. Yang kedua, ulama ambil tahu tak sandal Nabi? Ambil tahu. Kalau kita ambil tahu sandal Nabi, salah ke? Tak salah. Kita ambil tahu tak? Kita ambil tahu tak salah. Kalau kita nak tahu sandal Nabi macam mana, salah ke? Tak salah. Kalau kita beli gambar sandal Nabi, kita nak tengok, salah ke? Tak salah. Kerana itu pakaian yang berkait dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mulia kerana dia dinisbahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanah dan debu yang Nabi pijak lebih mulia daripada apa? Daripada diri kita yang tidak tentu lagi boleh masuk syurga ataupun tidak. Hari ni orang tulis atas piuh pada gambar selipan duk atas kepala. Buat ni lencana tok di dahi. Pakai serba tok gambar selipar sini. Di sini rumah gambar selipar. Pintu pagar gambar selipar. Di baju, di kereta semua gambar selipar. Jadi golongan yang ambil capar Nabi ni menganggap dia mempunyai kelebihan yang tersendiri. Dengan menyimpan sebuah gambar lakaran capal ini, seorang itu akan diberkat. Dengan ziarah bertemu Rasulullah akan dilepasi daripada ancaman kuku besi penzalim, mana GST boleh jadi lepas. Mencapai kemasyhuran dan berjaya dalam segala cita-cita melalui tawassul capal. Jadi kita bertawassul dengan selipar ni saja, kita boleh benda yang pelik-pelik. Subhanallahilazim. Maka kita mengatakan para jemaah sekalian, yang saya nak sebut di sini bahawa yang kita sebut tadi, yang sabit tadi, iaitulah bertabarruk dengan benda-benda yang ada. Kalau ada selipar sungguh Nabi, tak apa kita gosok. Kata ya Muhammad, kalau mu cinta Allah, fattabi'uni, ikut aku. Kita sampai ambil bubuk di kopiah, sampai ambil bubuk di dada, sampai ambil bubuk di situ, bukan disebabkan kasut atau capal tu. Kerana kasut itu dipakai oleh orang yang mulia dan hebat, maka kasut tu jadi hebat. Hebat tu bukan sebab capal tu. Hebat tu sebab Nabi SAW guna. Dan kalaulah kasut ni tak penting, Imam Tirmizi rahimahullah ta'ala takkan tulis satu bab yang khas dalam kitab Syama'il, khas bab berkaitan kasut saja. Ada isu tentang ketulinan, isu capal tu pun ada isu. Oleh orang kaji, ini capal betul-betul kan capal Nabi? Isu semuanya berkaitan, yang apanya berkaitan dengan Nabi, orang kena kaji. Rambut Nabi, orang kaji, betul ke rambut Nabi? Pedang Nabi, betul ke pedang Nabi? Capal Nabi, betul ke? Tak salah kita mengkaji. Semasa itu isu di Kedah ada pertunjukan capal, ada orang datang sujud kat capal lah, macam-macam kan. Ada isu. Beliau antara orang yang suruh hati-hati, jangan melampau. Itu melampau hingga sujud kat capal lah, ambil berkat capal. Padahal Nabi SAW tak pernah suruh pun benda itu dibuat. Tak pernah suruh. Adapun rambut disimpan, sahabat pernah buat, tubuh baginda. Tapi bak capal ni tak pernah. Tadi ada orang pula sempena maulud nak jual baseball cap, ada capal. Allah, ni bisnes punya orang. Jual. Sebab itu kita dalam bab ini kita memuliakan Nabi SAW, tubuh Nabi berkaitan dengan Nabi SAW, kita muliakan baginda sungguh-sungguh. Tapi bab capal ada isu di kalangan ulama yang mengkaji. Jadi kita berhati-hati dalam bab itu. Tengok keadaan tu. Dulu benda ni tak boleh, tapi disebabkan zaman dia jadi boleh. Maka cap ini termasuk dalam hukum yang berubah mengikut zaman. Pada zaman kitab perukunan, maknanya beberapa puluh ratus tahun yang lalu, beberapa puluh tahun yang lalu, orang yang memakai ini hanyalah pendakyah yang datang ke tanah air, yang merosakkan. Tetapi selepas berubahnya zaman, dia menjadi satu dakwah pula. Nampak tak? Dia menjadi satu dakwah untuk membawa umat hari ini ke arah yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan cara kita bertawassul pada tanda yang ada pada capal baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak cukup tu, ada lagi cap yang jenis macam ni yang menggunakan, orang panggil apa, positive vibes. Kan ada perkataan macam, contohnya mereka terangkan good vibes. Kelebihan sesuatu perkara mesti berdasarkan dalil. Dengan jasad Nabi ataupun barang-barang Nabi warid diamalkan oleh para sahabat radhiyallahu anhu.
riwayat daripada Ummu Salamah apa yang diamalkan oleh Anas, air wuduk Nabi, para sahabat pergi ambil. Nabi itu dimuliakan, la syakka fi. Para sahabat muliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi tak ada yang hulu. Kata Nabi dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, la tutruni kama atarat an-nasara ibnu Maryam. Jangan kamu berlebihan padaku seperti mana Kristian melebihkan Isa bin Maryam. Apa ni mulia lah kan? Okay. Dan sebahagian menyatakan boleh bertabaruk dengan dia. Kita ambil berkat. Rabuk dah tentulah. Tapi kita kata dia mulia. Mulia dia tu capal tu ke ataupun lambang capal tu? Kadang-kadang iblis duk main kita. Kita rasa kita muliakan Nabi. Ya, kita nak muliakan Nabi. Tapi sampai kepada tahap kita menjadikan logo itu sebagai azimat, maka dia termasuk dalam tangkal. Itu bahaya tu. Atas nama cinta kat Nabi. Buat tali dia, awak kena pakai slipper yang 2 tali lah. Slipper apa 2 tali? Slipper Jepun. Dan awak belilah slipper. Kalau awak kata itu lakaran slipper Nabi, awak buatlah lakaran pakai di kaki. Kenapa nak junjung atas kepala? Alasannya sebab Nabi. Masalah sekarang ulama sebut 2 tali je, dia sebut gitu je, lakaran tidak ada. Kenapa siapa nak kena junjung atas kepala? Kenapa kena ada logo? Islam ni kena ada logo. Mana ada logo? Dia tidak. Islam tidak ada logo. Islam tu sendiri cok nama daripada Allah. Allah yang cok nama Islam ni. Sibghatullah, Allah Ta'ala sebut. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Ini cok daripada Allah. Dan tidak ada jenama yang paling baik melainkan jenama daripada Allah. Jadi minta tolonglah, minta tolong jangan mengelirukan masyarakat. Dia terang bagi habis. Jangan buka pintu nak suruh masyarakat yang boleh jadi syirik. Jangan. Isu replika capal yang diletakkan dekat sebuah mihrab di sebuah surau di negeri Perak, dan isu ini ditegur oleh Mufti Wilayah Persekutuan. Malah Mufti Perak dah keluarkan kenyataan rasmi mengarahkan agar replika itu dipindahkan ke tempat lain atas dasar sadduz zara'i', iaitu menutup pintu mudarat. Dibimbangi kalau dengan tindakan sebegitu diletakkan replika capal di ruangan mihrab boleh membawa kepada tindakan-tindakan yang haram di sisi agama. Kita ambil berkat. Ini contoh di capal Nabi. Kita pasti akan ambil berkat. Kita cium capal Nabi. Kalau dia adalah capal Nabi. Kalau dia adalah capal Nabi. Tapi kalau dia adalah bentuk yang sama dengan capal Nabi, tapi dia bukan capal Nabi, kita tak akan cium dia. Kadang mungkin kita akan lempar dia. Kita akan buang dia. Sebab pada kita bukan pada desain capal tu, tapi pada zat capal tu, ataupun sebab capal tu bersentuh dengan kulit Nabi SAW. Apa saja yang bersentuh dengan kulit Nabi harus untuk kita tabaruk. Dan awak belilah slipper. Kalau awak kata itu lakaran slipper Nabi, awak buatlah lakaran pakai di kaki. Kenapa nak junjung atas kepala? Alasannya sebab Nabi. Masalah sekarang ulama sebut 2 tali je, dia sebut gitu je, lakaran tidak ada. Kenapa siapa nak kena junjung atas kepala? Kenapa kena ada logo? Islam ni kena ada logo. Mana ada logo? Dia tidak. Islam tidak ada logo. Jangan buka pintu nak suruh masyarakat yang boleh jadi syirik. Jangan.